Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa balik kita pada episod yang ke-21 insya-Allah. Episod 21 yang mana kita akan membincangkan, kita akan melihat dua episod yang terakhir dalam Al-Quran. Kita akan melihat balik dua episod yang terakhir dalam Quran, iaitu episod surah Al-Falaq. Episod yang kedua terakhir. Episod yang terakhir kita akan masuk esok pagi, iaitu surah An-Nas. Hari ni kita masuk surah Al-Falaq, iaitu episod yang kedua terakhir. Qul a'udzu birabbil falaq, insya-Allah. Pada semalam kemarin kita ada membincangkan berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Siapa yang tertinggal boleh scroll balik FB, ada tengok surah episod 20 surah Al-Ikhlas, boleh tengok balik surah Al-Ikhlas. Jadi pagi ini kita akan melihat pula surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ada berapa ayat? Ada 5 ayat je tuan-tuan. 3 surah yang terakhir ini, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, saya minta jasa baik semua untuk betul-betul hadam betul dia. Sebab apa? Sebab 3 surah ini adalah surah-surah yang selalu kita baca, surah-surah yang selalu kita amalkan. Kadang-kadang solat sunat, solat hajat kita baca surah-surah ni tuan-tuan. Jadi kasih apa yang kita baca itu bagi betul-betul tuan-tuan. Betul-betul kasih kita betul dengan dia. Nampak tak? Surah tiga surah ini memang surah amalan kita. Nak tidur Nabi suruh baca 3 surah ini. Jadi kalau boleh kita amalkan dengan bacaan yang betul. Takkan kita nak mengamalkan dengan bacaan-bacaan yang salah. Lagi-lagi kesalahan-kesalahan boleh mengubah makna, kesalahan-kesalahan yang haram untuk kita buat tuan-tuan. Jadi kat situ kita kena perhatikan betul-betul. Kalau boleh 3 surah ini kita kena hadam betul-betul. Kita kena tengok betul-betul supaya apa? Supaya apa yang kita baca itu tidak ada kesalahan. Kalau kesalahan ada pun kesalahan-kesalahan kecil je tuan-tuan. Kesalahan-kesalahan yang kecil. Guru saya kata kesalahan-kesalahan yang besar ni tuan-tuan, iaitu kesalahan-kesalahan yang mengubah makna, kita kena sifarkan dia, zerokan kesalahan tu. Tapi kesalahan-kesalahan yang kecil, kesalahan-kesalahan yang kecil ni adalah kesalahan-kesalahan yang contohnya macam panjang tak cukup, dengung, kesalahan-kesalahan yang tidak mengubah makna. Itu adalah kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan-kesalahan kecil ni guru saya kata kita tidak boleh sifarkan dia, kita tidak boleh zerokan dia, tapi kita boleh minimalkan dia, iaitu kita boleh kurangkan dia. Nak perfect tuan-tuan, hanya bacaan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita walau macam mana pun kita kena usaha untuk mencapai bacaan yang perfect. Walaupun tak perfect, tapi kita kena usaha juga. Usaha dan usaha sampailah kita boleh zerokan kesalahan-kesalahan besar yang kita buat dan minimalkan kesalahan-kesalahan kecil yang kita buat. Boleh? Abang Aman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sam Sulaiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Nora Makzin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada semua yang baru masuk kelas Terengganu Mengaji. Jadi tuan-tuan, minta jasa baik tuan-tuan, sharekan dulu live ini supaya ramai orang memandang, ramai orang tengok dan ramai orang berbetulkan lagi-lagi 3 bacaan surah yang penting ini tuan-tuan. Hari ni surah Al-Falaq dan esok surah An-Nas. Suruh dia orang betul-betul bersama-sama dengan kita betulkan Al-Quran, insya-Allah. Kita kan saudara, bila mana saudara, kita kena sayangi saudara kita seperti mana kita sayang diri kita sendiri. Bila mana kita sayang diri kita tuan-tuan dan kita sayang saudara kita, maksudnya kita nak betulkan diri kita dan kita nak betulkan dia. Kita nak iman kita cantik, maka kita kena sayang saudara kita seperti mana kita sayang diri kita sendiri. Maka kalau kita nak bacaan Al-Quran kita cantik, bacaan Al-Quran kita betul, maka ajak saudara kita betulkan bacaan Al-Quran dia juga. Baru dinamakan saudara. Boleh. Jadi tuan-tuan, ajak sharekan video ini. Ada sebelah kiri tuan-tuan. Sebelah kiri ni je. Tak jauh pun tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pegang pun gerak jari. Gerak jari kita. Bukan nak suruh pergi berjalan ke apa. Tidak. Bergerak jari saja, tekan share, tekan ada senarai grup, tekan grup-grup tu tuan-tuan, supaya ramai yang boleh tengok, ramai orang boleh ambil insya-Allah ambil ilmu daripada live ini, insya-Allah. Sebab sedikit ilmu yang saya ada ni, sikit je tuan-tuan, sikit je yang saya kongsikan. Saya ni pun ambil berkat daripada guru saya juga, insya-Allah. Yusuf Muda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Faris Rafi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, pada pagi ini kita akan membicarakan tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ada 5 ayat tuan-tuan. Ada 5 ayat. Jadi sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita buka dengan surah Al-Fatihah macam biasa. Bila mana nak baca surah Al-Fatihah, niatkan dalam hati, ya Allah Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang saleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mak Bida Jeff, Assalamualaikum Ustaz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Sabrihah Nur, Assalamualaikum semua. On the way ke pasar, tengok dalam kereta ni, manfaat masa yang ada demi masa, betul. Alhamdulillah, setiap masa kita gunakan untuk mencari ilmu, insyaAllah. Moga ada keberkatan untuk kita semua. Muhammad Tirmizi Osman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mulakan, selepas Al-Fatihah macam biasa, jom kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat 7 kali, ikut sama-sama dengan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syahir Muhammad Nur, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zamilah Abdullah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan yang baru datang, jom ya, kalau boleh tuan-tuan, kalau ada Al-Quran depan tuan-tuan, buka Al-Quran depan tuan-tuan. Buka surah Al-Falaq, muka surat 604. Jika ada Al-Quran depan tuan-tuan, saya mengajak untuk tuan-tuan buka Al-Quran depan tuan-tuan, muka surat 604. Surah Al-Falaq. Nak cari bukan susah tuan-tuan, bukan susah. Tuan-tuan tengok surah yang terakhir. 2 surah yang terakhir. Surah Al-Falaq ini adalah surah yang kedua terakhir tuan-tuan. Buka Al-Quran, tengok. Tengok betul-betul tuan-tuan. Sebab macam saya pesan sebelum-sebelum ini, bahawa ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang secara praktikal. Bila mana praktikal, kita kena tengok dan kita kena amalkan dan kita kena cuba buat. Itu praktikal. Itu bukan boleh kita dengar dan kita ingat. Tak boleh semata-mata macam tu tuan-tuan. Kadang-kadang ingatan kita ni bukanlah ingatan yang kuat. Sebab itu kalau boleh, di mana saya bulatkan atau saya suruh tuan-tuan berjaga-jaga, tandakan dalam Al-Quran tuan-tuan sendiri. Supaya bila mana tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan tengok Al-Quran tuan-tuan akan nampak, okey, tanda ni ada ustaz pernah tegur, maka aku kena jaga-jaga pada tanda ni. Sebab itu penting untuk kita tanda dalam Quran, supaya kita lebih berjaga-jaga. Contoh kalau kita berjalan, kita mandu kereta kat highway kan sebagainya, kita tengok ada tanda awas, berjaga-jaga di hadapan, maka kita akan slowkan kenderaan kita. Sama juga bila mana kita tengok tanda-tanda dalam Al-Quran, ada tanda-tanda yang suruh berjaga-jaga, maka kita akan berjaga-jaga kawasan itu, supaya kita tak ada langgar di tampukang je tuan-tuan. Maka kat situ kita akan jaga-jaga dengan bacaan kita, supaya bacaan kita lebih cantik dan bacaan kita lebih betul, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jom kita baca surah Al-Falaq.
Tulis di ruangan komen surah Al-Falaq muka surat 604. Surah Al-Falaq muka surat 604. InsyaAllah jom sama-sama kita lihat. Macam biasa, tibalah masanya untuk saya membawa tuan-tuan dan puan-puan semua mengembara. Bismillah. Surah Al-Falaq muka surat 604. Surah Al-Falaq muka surat 604 tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan dengar dan tuan-tuan kalau boleh ikut bersama-sama dengan saya. Kita mulakan daripada ayat yang pertama. Maafkan saya, kita mulakan daripada bismillah. Kita mulakan daripada isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan kat rumah-rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Saya baca bismillah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayat yang pertama. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran. Boleh buka Al-Quran, tengok tuan-tuan. Tulis di ruangan komen ayat yang pertama. Ayat yang pertama saya baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya baca sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Tuan-tuan, pada ayat yang pertama, apa yang tuan-tuan kena jaga? Bermula daripada huruf Qaf. Dia sama juga pada surah Al-Ikhlas yang saya tegur pada semalam. Iaitu ramai orang baca dengan Qaf ini dan Qaf ini dengan huruf Kaf. Kul a'un. Salah. Dia seakan-akan kita telah membaca dengan huruf Kaf. Jangan. Kita nak baca dengan macam mana ustaz? Kita kena baca dengan Qul a'un. Jadi saya ulang balik tuan-tuan. Pertama, jaga-jaga pada huruf Qaf, jangan baca dengan huruf Kaf. Yang kedua, a'u. Tuan-tuan, ramai orang suka baca macam ni tuan-tuan. Qul a'udzu birabbil falaq. Baca laju je. Qul a'udzu birabbil falaq. Salah. Hamzah, ain. Dua makhraj yang berbeza, dua huruf yang berbeza. A'u. Bukan a'u. A'u tu hamzah dengan hamzah kita baca. Jadi jangan baca macam tu. Baca dengan a'u. Makhraj ain ni kena jaga-jaga. Yang kedua saya tegur tadi apa? Makhraj ain. Jangan kita baca dengan huruf hamzah. Kena jaga-jaga pada makhraj ain ini. Yang ketiga, huruf dzal. Huruf dzal ni kena jaga-jaga. Ramai orang suka baca dengan rapat gigi dia. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca huruf dzal, cuba baca depan cermin, tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dengan huruf dzal ini rapat gigi, itu tuan-tuan tidak membaca dengan huruf dzal, tapi tuan-tuan telah membaca dengan huruf zai. Tuan-tuan telah membaca dengan huruf zai. Huruf zai macam mana ustaz? Huruf zai yang panjang tuan-tuan. Ekor dia panjang huruf zai. Macam tu. Itu huruf zai. Kalau tuan-tuan baca dengan kacik gigi tuan-tuan, maka itu tuan-tuan telah mengubah huruf zal kepada huruf zai. Nampak tak? Tiga-tiga teguran yang saya tegur ini, banyakkan orang buat dan kesalahan itu adalah kesalahan yang besar tuan-tuan. Ubah huruf. Dia baca dengan huruf kaf kat sini. Sini dia baca dengan huruf hamzah. Sini dia baca dengan huruf zai. Semua ini kesalahan-kesalahan besar. Kesalahan yang melibatkan pertukaran huruf, dan pertukaran huruf tu boleh mengubahkan pertukaran makna tuan-tuan. Jadi jaga-jaga. Huruf dal ni macam mana nak sebut dia ustaz? Ingat saya pernah sebut 3 huruf tuan-tuan. 3 huruf. Yang pertama huruf dal, yang kedua huruf tha. Huruf tha. Yang ketiga adalah huruf dha. 3 huruf ini, ketiga-tiga huruf ini makhrajnya adalah sama, kena keluar lebih daripada gigi. Lidah kena keluar lebih daripada gigi. Saya ulang sekali lagi. Lidah kena keluar lebih daripada gigi tuan-tuan. A'udzu birabbil falaq.
Kalau tuan-tuan zu gigi berjumpa dengan gigi, salah. Kena lidah kena lebih daripada gigi. Saya beritahu pada pelajar saya, kalau nak tahu lidah tu betul atau tidak, tuan-tuan cuba kacik gigi. Tuan-tuan ada rasa okey, saya sambung balik tuan-tuan. Minta maaf ada ni. Ada masalah lain sikit tuan-tuan. Adakah tuan-tuan masih bersama saya? Kalau ada, tuan-tuan tolong komen. Saya masih bersama Ustaz supaya saya tahu. Okey? Ada masalah lain sikit tuan-tuan. Minta maaf. Jadi tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, ada 3 huruf makhraj yang kena keluar lidah. Saya beritahu macam mana kita nak tahu lidah kita betul atau tidak. Cuba kacik gigi tuan-tuan. Cuba kacik gigi. Dan kita rasa ada lidah kat tengah-tengah. Kalau kita rasa ada lidah kat tengah-tengah, maka betul lah. Makhraj tu betul lagi. Kalau kita kacik gigi, dan kita rasa gigi kita memang berjumpa dengan gigi, tidak ada lidah kat tengah-tengah, maka sebutan kita salah. Sebutan kita salah. Yang terakhir pada ayat 1, apa yang saya tegur adalah huruf qaf. Dia ada sifat qalqalah, qata, bajudan. Itu guru saya bagi akronim, Ustaz Ashraf Ayub. Qata, bajudan. Bajudan qata. Huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal. Itu adalah huruf-huruf yang qalqalah. Qaf ada tak? Adalah qa. Qa huruf qalqalah. Dia berada pada hujung ayat, maka qalqalah kubra. Besar tidak? Besarlah. Falaq. Tuan-tuan, jadi ulang balik ayat pertama, jaga huruf qaf, jangan baca dengan huruf kaf. Ayat kedua, ain, jangan baca dengan hamzah. Huruf zal, jangan baca dengan huruf zai. Huruf qaf, baca dengan sifat qalqalah kubra. Ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Ayat yang kedua macam mana? Ayat yang kedua saya baca, tuan-tuan di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. A'udzubillah. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi, min syarri ma khalaq. Sekali lagi, tuan-tuan di rumah boleh ikut, min syarri ma khalaq. Tuan-tuan, pertama nun mati berjumpa dengan huruf shin, hukumnya ikhfa hakiki dengan NGG. Min. Yang kedua syarri. Tuan-tuan tahu tak, kesalahan yang paling orang suka buat pada ayat yang kedua adalah sabdu ini. Tuan-tuan, ramai orang baca macam ini, min syarri ma. Dia baca tanpa sabdu. Seolah-olah huruf ra tu baris bawah saja, tidak ada sabdu. Min syarri ma khalaq. Dia baca laju macam tu tuan-tuan. Kita tak sedar dah. Sedangkan pada ayat ini ada sabdu, maka syarri ma khalaq. Syarri, bukan syari, tak nak syarri. Saya pesan sebelum ini, huruf bersabdu ni sebenarnya dia mewakili 2 huruf. Maka jangan sesekali kita buang salah satu huruf dia, tuan-tuan. Jangan sesekali kita buang salah satu huruf dia, maka bacalah dengan kadar sabdu syarrima, bukan syari. Okey, boleh nampak? Khalaqa. Sama qaf ini dan qaf ini sama, ada qalqalah kubra, lantunkan dia kuat. Khalaqa. Tapi qaf ini dengan qaf ini, kesalahan dia tuan-tuan, ramai orang betul, tuan-tuan. Tapi yang saya tegur ni, sabdu ni ramai orang salah. Tuan-tuan. Berdasarkan pengalaman saya dengar ramai orang salah kat sini. Dia baca laju, tuan-tuan, maka dia telah mengabaikan sabdu. Tuan-tuan, mengabaikan sabdu ini kesalahan besar, tuan-tuan. Sebab apa? Dalam sabdu itu mewakili 2 huruf. Saya dah pesan sebelum ini, sabdu itu mewakili 2 huruf. Tidak baca dengan sabdu, seakan-akan kita telah membuang 1 huruf. Jaga-jaga. Ayat yang ketiga. Tulis ruangan komen ayat yang ketiga. Tulis ruangan komen ayat yang ketiga. Saya baca ayat yang ketiga. Alhamdulillah. Tuan-tuan di rumah boleh ikut ayat yang ketiga. Tulis ruangan komen. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi saya baca. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tuan-tuan di rumah boleh ikut ni. Saya baca sekali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tuan-tuan, pada ayat ini tuan-tuan, kalau dari sudut tajwidnya, tuan-tuan nampak tak nun mati ni? Nun mati ni dia berjumpa dengan huruf shin, sama juga nun mati berjumpa dengan huruf shin, namanya ikhfa hakiki dengung NGG. Dengung NGG. Wa min syarri
syarri, benda yang sama saya tegur tadi. Tanda sabdu, jaga-jaga, tunjukkan di sini ada dua huruf syarri. Syarri, bukan syari. Syari tak nak. Syarri, gha tuan-tuan. Gha ni ramai kena jaga. Sebutan makhraj huruf ghin tuan-tuan, ramai orang kena berbetulkan balik, cari guru, baca depan guru, tengok guru tu cakap betul atau salah. Ramai kadang nak sebut gha, tak betul lagi tuan-tuan. Kena jelaskan ghasiqin. Ni tuan-tuan, qaf ini ramai orang salah. Qaf ini ramai orang salah. Jaga-jaga bila mana saya sebut ramai orang salah, jaga-jaga kawasan ni. Ramai orang baca dengan huruf kaf. Syarri ghasikin. Sikin. Salah. Sikin tu kawan kita tuan-tuan. Ni siqin. Tebal bunyi qaf ni. Siqin. Qin. Bukan sikin. Sikin tu bukan. Tu kaf. Kita nak qaf. Siqin. Idza lidah keluar, huruf dzal lidah keluar. Idza waqaba huruf ban qalqalah kubra hujung ayat lantunan besar. Jadi saya tegur sekali lagi tuan-tuan. Nun mati berjumpa dengan huruf shin, ikhfa hakiki, dengung NGG. Yang kedua, jaga tanda sabdu, tandakan sabdu tu, bunyikan dengan cara sabdu, dengan betul-betul sabdu. Yang kedua, huruf ghain, kemahkan makhraj huruf ghain. Yang ketiga, huruf qaf, jaga jangan baca dengan huruf kaf. Yang keseterusnya, huruf dzal, makhraj lidah kena keluar, jangan baca dengan huruf zai. Jangan baca dengan huruf zai. Huruf dzal lidah kena keluar. Yang terakhir, huruf ba, qalqalah kubra, lantunan besar. Ayat yang keempat. Tulis dalam komen ayat yang keempat. Saya baca. Ayat yang keempat. Alhamdulillah. Tuan-tuan di rumah boleh baca-baca bersama saya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Sekali lagi saya baca. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Tuan-tuan, pada ayat ini apa yang tuan-tuan kena jaga? Saya dah tegur tadi, nun mati berjumpa dengan shin, hukumnya apa? Kenapa? Ikhfa hakiki. Ra bersabdu, saya dah tegur sebelum ini, saya suruh buat apa? Baca dengan sabdu betul-betul. Jangan syari saja. Syarri. Seterusnya tuan-tuan, nun bersabdu, tuan-tuan kena buat apa? Dalam episod-episod sebelum ini saya banyak kali sebut, nun bersabdu tekankan dia dua harakat. Syarrin naffa. Nun bersabdu tekan dua harakat. Fa bersabdu juga sama tuan-tuan, naffa, bukan nafathati fil uqad. Juga ramai orang buat silap pada fa bersabdu ini. Wa min syarrin nafathati fil uqad. Baca laju tuan-tuan. Salah. Naffa. Tunjukkan yang ada sabdu pada sini tuan-tuan. Jangan nafa. Jangan, tu salah. Nafatha. Tadi saya dah tegur tuan-tuan, ada 3 huruf makhraj yang sama, huruf dzal, huruf tha dan huruf dha. Pada ayat ini kita tengok huruf tha, dia makhraj yang sama dengan huruf dzal ini, lidah kena keluar. Nafatha. Kalau lidah tak keluar tuan-tuan, dia seakan-akan tuan-tuan baca dengan huruf sin. Nafasa, salah. Gigi jumpa dengan gigi, tuan-tuan baca dengan huruf sin. Salah. Sedangkan pada ayat ini adalah huruf tha. Jangan mengubah huruf tha, lidah keluar. Thati fil uqad. Ujung huruf dal, qalqalah kubra. Saya ulang sekali lagi. Nun mati berjumpa dengan shin, ikhfa hakiki. Ra bersabdu, jaga sabdu dia. Nun bersabdu, dengung 2 harakat. Fa bersabdu, jaga sabdu dia. Tha, lidah kena keluar. Jangan lidah tidak keluar. Kalau lidah tak keluar, baca dengan huruf sin. Salah. Baca kena lidah kena keluar, tandakan makhraj huruf tha betul-betul. Yang terakhir huruf da qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Kita masuk pada ayat yang terakhir. Tulis ayat yang kelima. Ayat yang kelima saya baca. Tuan-tuan di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi saya baca. Wa min syarri hasidin idza hasad. Juga perkara yang sama. Nun mati berjumpa dengan shin,
ikhfa hakiki, ra bersabdu, jagakan sabdu pada huruf ra, ha pedas, bukan ha simpul. Bukan hasidin, tapi hasidin. Hasidin. Idza makhraj kena keluar lidah. Ha pedas, baca dengan ha pedas, keluarkan angin. Jangan baca dengan ha simpul. Hasad. Salah. Nak hasad. Jaga. Seulang sekali lagi. Nun mati berjumpa dengan huruf shin, ikhfa hakiki. Ra bersabdu, jaga sabdu dia. Ha pedas, jangan baca dengan ha simpul. Huruf zal makhrajnya keluar lidah, jangan baca dengan huruf zai. Ha pedas, jangan baca dengan ha simpul. Huruf da hujung sekali, huruf qalqalah berada di hujung ayat, maka dia qalqalah kubra. Okey, lantunan besar. Saya baca daripada mula, perhatikan. Tuan-tuan di rumah boleh baca bersama-sama dengan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi tuan-tuan, kat mana yang saya tegur, tolong jaga-jaga, kerana kat situ kebanyakan yang saya tegur adalah kesalahan-kesalahan besar, kesalahan-kesalahan yang boleh mengubah makna. Jadi jangan kita tergolong dengan golongan yang boleh mengubah makna, tuan-tuan. Walaupun kita tidak sengaja, maka untuk atasi tidak sengaja kita itu, tuntutlah ilmu. Carilah guru, tengok mana tempat-tempat yang selalu kita buat silap dan perbetulkan kawasan itu. Tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada orang komen yang saya tak baca pada telefon saya. Komen ini tidak bergerak, tuan-tuan. Komen ini tidak bergerak. Start atas sekali tu, tak bergerak, tak masuk, tuan-tuan. Saya minta maaf. Saya tak tahu kenapa komen ini tak masuk-masuk. Sama ada tuan-tuan tak komen ataupun tuan-tuan komen tak masuk pada telefon saya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Mana tempat yang saya tegur, jaga-jaga. Jadi tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan kembali bersama-sama dengan saya mengembara. Bismillah. Mengembara kembali. Tuan-tuan. Jadi teguran yang paling saya nak tegur pada surah Al-Falaq ini adalah huruf zal tadi. Idza. Qul a'udzu. Tuan-tuan, bagaimana lidah saya, minta maaf saya tunjuk ni tuan-tuan, tunjuk lidah ni, minta maaf. Tapi lidah kita tu kena lebih lagi pada gigi. Zu. Qul a'udzu bi. Zu. Idza. Lepas tu saya cakap, kalau tuan-tuan nak sebut tu, cuba tuan-tuan sebut dan kacik gigi. Tuan-tuan akan rasa ada lidah kat tengah-tengah. Kalau tuan-tuan baca seperti ini, Qul a'udzu. Gigi berjumpa dengan gigi, salah. Itu tuan-tuan baca dengan huruf zai. Itu salah, tuan-tuan baca dengan huruf zai. Juga sama pada ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsat. Lidah keluar. Lidah keluar. Jangan sa. Itu tuan-tuan baca dengan huruf sin. Jaga-jaga mana tempat yang saya tegur ni, tuan-tuan. Majoritinya adalah kesalahan-kesalahan besar, kesalahan-kesalahan yang mengubah makna Al-Quran. Jadi kita tak nak, walaupun tak sengaja cara atasinya adalah dengan belajar Al-Quran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf sebab komen tak naik, jadi saya tidak tahu adakah tuan-tuan komen ataupun tidak. Saya rasa tuan-tuan komen, cuma tak naik ke dalam phone saya. Cuma saya berharap tuan-tuan, esok adalah episod yang terakhir surah-surah lazim kita, surah An-Nas. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya nak tuan-tuan bersedia. Adakah tuan-tuan semua bersedia bersama-sama dengan saya episod terakhir surah lazim, surah An-Nas? Jika bersedia, tuan-tuan spam pada komen, nanti saya tengok balik. InsyaAllah saya tengok balik nanti. Saya nak tengok siapa yang bersemangat ni untuk habiskan surah-surah lazim kita, surah An-Nas. Dan jangan setakat itu sahaja, ajak saudara mara kita, ajak keluarga kita untuk bersama-sama pada esok pagi 9.30 pagi surah An-Nas. Episod yang ke-22, insya-Allah, episod terakhir surah-surah lazim. Maka tuan-tuan, jom sama-sama kita akhiri kelas kita pada pagi ini dengan bacaan doa tilawatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan baca bersama-sama dengan saya supaya kita dapat
hayati doa itu dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Jom kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan ikut bersama-sama dengan saya. Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, jauhilah aku dan keluargaku daripada segala wabak bencana yang boleh memudaratkan diri kami dan keluarga kami. Ya Allah, letakkanlah aku dan keluargaku di bawah perlindungan-Mu, perlindungan dan perjagaanmu, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada segala dosa dan segala kehitaman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tariklah daripada hati kami perasaan nikmat dan perasaan keinginan untuk melakukan maksiat kepadamu, ya Allah. Tariklah daripada hati kami. Dan ya Allah, letakkanlah dalam hati kami perasaan keinginan dan perasaan nikmat untuk melakukan ibadah kepadamu, ya Allah. Letakkanlah dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, istiqamahkanlah kami pada jalanmu, jalan menuntut ilmu Al-Quran, jalan yang diradai olehmu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami dan seluruh muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Wallahu alam wallahu alam wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan like dan love. Tuan-tuan komen saja, nanti saya akan baca balik. Minta maaf sebab tak naik dalam phone saya. Tuan-tuan komen saja, ada nak tanya apa-apa ke, tuan-tuan komen. InsyaAllah saya akan jawab pada episod yang akan datang, esok pagi 9.30 pagi. Jadi tuan-tuan ingat janji kita 9.30 pagi esok, surah An-Nas episod yang terakhir, surah-surah lazim. Ajak keluarga kita dan adik-beradik kita, saudara mara kita. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.